Kawan saya Poland. Saya tak pasti sejauh mana fakta ini betul. Poland tak pasti sejauh mana, tapi mungkin boleh cek. Poland merupakan sebuah negara yang tidak ada akta tentang pelacuran dan dadah. Tak silap saya. Bila ditanya, saya tanya apakah mereka membenarkan penggunaan dadah dan pelacuran tu, dia kata tak, bukan membenarkan, dia kata sebab memang rakyat dia tak ambil. Jadi dia kata sia-sia buat akta ni. Baru-baru ni TV baru ni apa ni penjara kat sana kena tutup kan. Orang salah tak ada lah, gaji buta lah. Dia makan tiga tu penjara lah. Penjara ni semua habis tutup. Boleh? Boleh. Apa Syamil? Nah, negara yang tak ada Al-Quran pun rasa dalam perlembagaan orang, tapi boleh mencapai hasrat dan visi Al-Quran di sini. Kita sebuah cek. Sebenarnya kita tengok dalam konteks beragama ni, la yanhaqumullah 'anil ladzina yuqatiluhum fid dini wa yukhrijuhum min diyarikum an tabarru. Cerita pasal macam mana bila mana satu orang mak kepada Sayyidatina Asma ni kakak budak Aisyah. Mak dia bagi hadiah kat dia. Kat Asma ni kerana mak dia Islam ni, dia bagi hadiah tu. Cerita ni sampai ke Nabi panggil, turunlah ayat Quran ni cerita pasal Allah tak pernah langsung melarang hampa ni daripada berbuat baik kepada orang yang tak pernah langsung pegang hampa dalam keagamaan hampa. Bahkan tak pernah mengusir wa yukhrijuhum min diyarikum, dan mengusir hampa daripada kampung halaman hampa. Jadi at-tabarru yang dibincang tu adalah kebaikan di kalangan orang Islam. Wa ta'awanu 'ala birri. Tabarru, birri, kebaikan ini setengah tafsir ulama kata adalah merujuk kepada kebaikan orang bukan Islam. Dan takwa ni adalah kebaikan, iaitu diasaskan kerana mengabdikan diri kepada Allah. Jadi di situ pun kita dapat lihat bahawa, bayangkan bahawa Islam ni toleransi dia akan iktiraf kebaikan orang. Kalau dalam dunia sekular pun boleh iktiraf kebaikan orang. Lekeh kalau Islam ni kita main ada Tuhan yang tak boleh iktiraf kebaikan orang. Moral pun boleh iktiraf kebaikan orang, tak payah tunggu Islam. Lekeh Islam ni sampai dia tak boleh iktiraf langsung benda yang memang common fitrah kita. Jadi di sinilah kita dapat lihat bahawa amal Islami ni sebenarnya kalau dia datang daripada bukan Islam pun, tetapi benda tu mendekati Islam. Contoh kebersihan, kecantikan, keindahan, kesihatan, integriti yang memang dalam Islam memang ada. Jadi walaupun dia bukan Islam, tetapi itu boleh kita kata, kalau tak kata amal Islami itu mendekati kepada amal Islami yang ada dalam Quran. Kenapa Islam mengiktiraf orang? Okey, ada satu lagi. Contoh dalam yang kita tahulah dalam negara Islam, sebuah negara Islam, kita andaikan kita dah ada lah, kita dah capai daulah Islamiah. Jadi nak tahu daripada sebuah negara Islam tu, macam mana pula dengan jaminan kepada yang bukan Islam sekiranya berlakunya hudud. Sekiranya kita dah mampu untuk nak melaksanakan hudud, tapi apa jaminan kepada yang non-Islam? Okey, kalau kita lihat pada sekali isu dia adalah masyarakat bukan Islam, hak masyarakat bukan Islam dalam sebuah negara Islam. Kita tak boleh pergi jauh. Sekarang tak ada negara pun kita memang masyarakat Islam, sama ada pemimpin dia UMNO ke PAS ke, kita tak pernah mengganggu pun dia makan babi. Semua babi itu haram dalam Quran. Maksud dia, saya nak sebut bahawa persediaan untuk bukan Islam ni, untuk mereka ni dijamin hak mereka ni memang ada dalam sebuah negara. Sebuah negara tu tak boleh tunggu Islam. Sebuah negara tu dia mesti kena memberi jaminan hak kepada rakyat dia. Tak ada negara yang pengang rakyat dia sendiri. Negara yang memusuhi rakyat dia sendiri ataupun menghapuskan etnik dalam masyarakat sendiri, bukan kata negara tu sendiri akan pengang, satu dunia akan pengang kalau Islam tak mau ambil dalam kecuali pun. Gambaran dia bahawa kita tak perlu kita apologetik dengan Islam, sebab sistem demokrasi yang ada ni telah pun memberikan hak kepada semua orang untuk diiktiraf. Sistem demokrasi yang ada ni memberikan hak untuk Islam diiktiraf, bukan Islam diiktiraf, dunia mengiktiraf kita. Jadi kita tak perlu apologetik kata bila Islam merintah ni
dia akan membawa kepada menafikan hak. Kalau dari zaman Nabi memang penafian hak itu tak berlaku pada orang Islam. Contoh dia lepas daripada berlakunya perang beberapa perang dalam Madinah, berlaku khianat dalam perang Ahzab. Kaum di situ diberi pilihan untuk ambil undang-undang Islam ke ataupun ambil undang-undang adat. Ada undang-undang adat di situ. Zaman khilafah Islam dulu pun ada satu qadi yang biasa nama qadi yang ajam, mahkamah yang menggunakan sistem yang ada. Dalam konteks negara kita Malaysia sama, kita ada undang sivil, kita ada undang hak Islam kita ada, dan kita diberikan pilihan kita nak duduk yang mana dalam kerangka perlembagaan kita sendiri. Jadi siapa pun perintah pun akhirnya dia akan dia tak timbul isu penafian hak. Sebab tu dalam konteks di Kedah, apabila segelintir masyarakat bukan Islam Cina dan menganggap bahawa polisi perumahan 5% bagi kepada bagi Melayu itu satu benda yang menjauhi daripada konsep yang diorang faham sebagai hak mereka sebagai rakyat Kedah, akhirnya mereka mengambil sikap yang protes terbuka. Dan mungkin itu salah satu protes yang membuatkan tumbang kerajaan mungkin. Sebagai contoh di konteks Pulau Pinang sama, bila pemerintah dia tu DAP dan dia berasa bahawa orang Melayu ni tak berasa supaya dia ni sebuah kerajaan yang mesra dengan orang Islam atau orang Melayu. Akhirnya dia, kalau kita tengok dalam peruntukan agama Islam tu, dia bagi banyak pada UMNO. Zaman UMNO dulu dia bagi peruntukan agama Islam untuk 2008 25.49 juta untuk 2008. Tapi peruntukan agama Islam pada era DAP atau Pakatan Rakyat Merintah Pulau Pinang pada tahun 2009 35.78 juta. 2010 37.85 juta. 2011 63.21 juta. 2012 64.03 juta. Dan tahun ini untuk 2013 164 juta. Nak cerita bagi bahawa di perintah ni untuk agama Islam makin naik. Tak payah tunggu hak Islam perintah. Sebab apa? Sebab bila kita gunakan hak orang, otomatik orang akan memberikan hak kepimpinan kepada kita. Jadi itu yang berlaku. Jadi kalau compare duduk di negeri-negeri diperintah oleh UMNO dengan DAP, better DAP kalau ambil pengalaman. Bagus DAP perintah Malaysia. Sebab dia memang dia kena tunaikan hak. Saya faham konsep hak, walaupun mungkin tak setuju ke, ada setuju ke, tapi atas hak dia kena bagi. Dia buktikan kata dia boleh bagi jaminan. Kalau hak sekular bagi jaminan, takkan kita hak Islam kita tak boleh bagi jaminan. Dekeh. Betul tak? Maksudnya depannya ni BIM boleh jadi Perdana Menteri lah. InsyaAllah kan. Kita berdoa lah. Saya ingat konsep bernegara memang, konsep bernegara Malaysia ni memang dia tidak pernah menghalang untuk dia ni jadi Perdana Menteri. Sebab ayat kita layak jadi Perdana Menteri. Konsep bernegara ni banyak macam layak untuk jadi Perdana Menteri. Tak kata rasuah pun layak jadi Perdana Menteri. Takkan hanya integriti kita kata tak layak Perdana Menteri, dia bertentangan konsep Islam. Dia lagi satu hari ni kita berhadapan dengan satu golongan Islamis yang literalis dan mereka ni sangat kita panggil apa? Dengan tafsiran-tafsiran lama. Yang mana kalau kita sebut orang Hafiz jadi ketua tak ada masalah asalkan mereka ni adil. Kan? Tapi datang satu puak-puak ni kata tak boleh, ketua mesti Islam, dia zalim tak apa. Tapi mesti Islam. Di situ menjadi masalah pelaksanaan amal Islami itu sendiri sebenarnya. Apabila orang Islam melakukan kezaliman, dia tak jadi amal Islami dah kat situ. Kan? Dia jadi satu fitnah kepada Islam itu sendiri. Sedangkan orang bukan Islam boleh melaksanakan amal Islami itu sendiri. Buat malu Islam. Buat malu kita orang Islam. So, permasalahannya di sini adalah satu buah pemikiran kumpulan yang menyatakan bahawa yang mereka ini tidak, istilah saya mereka ini tidak demokrasi dan mereka ini tidak liberal, tidak bebas. Sedangkan penafsiran mereka tentang liberal dan demokrasi itu sendiri salah dah. Yalah, ini kita panggil perbezaan. Pertemuan saya rasa sebab ini pertemuan zalim dan adil. Misalnya kita kena tolak zalim, kita kena ambil adil walaupun adil itu diperintah oleh orang yang Muslim. Sedangkan Nabi sendiri hantar Muslim untuk duduk di bawah naungan raja. Dan Muslim sendiri ketika mana Islam diperangi waktu itu, maknanya duduk di bawah naungan selain Islam tetapi dia adil.
selamat, maslahah baik, maka tidak ada masalah. Dan saya rasa Islam bukan satu agama yang sangat terbuka kepada semua. Dan bukan saja Islam, semua agama macam itu. Itulah sebab dia ada satu kawan saya buat charity, buat apa ni, kutipan derma untuk orang masjid. Dia pergi ke masjid, dia tengok kat masjid tu ada list pakai miskin. Dia masjid di kawasan je lah. Kat kawasan masjid tu dia ada list pakai miskin. Kawasan ni berapa orang kata nama sekali. Ambil kutipan derma di masjid tu, dia pergi gereja kawasan tu. Dia pergi gereja kawasan tu, dia tengok ada juga checklist. Tetapi checklist dalam gereja ni dia ada checklist Islam, Kristian dan Buddha. Dan nampak gereja dengan masjid tu sini, masjid ada checklist Islamnya, Muslim saja. Tapi bila pergi gereja ada checklist Muslim, checklist Kristian tu sama. Lihat bagaimana Kristian menjadikan agama mereka tu memberi kemaslahatan kepada semua. Tidak kira rasa sekalipun. Malulah bila cukup malu cukup agama punya sebenarnya. Kita nak dekatkan kebenaran agama kita, tapi kita gagal nak menampilkan agama kita ni memberi harapan baru, nafas baru kepada rakyat. Itu benda yang perlu kita keluarkan, pencerahan. So isu dia zalim sikit tak apa, yang penting Melayu mantap. Isu dia doktrin dia yang mudah, yang biasa pada cakap tadi, zalim sikit pun tak apa, yang penting Melayu mantap. Kronis sikit tak apa, yang penting Melayu tak puasa. Jadi ni isu yang timbul ya. Isu ni timbul ni, kawan-kawan saya dalam kalangan, bukan dalam kalangan UMNO, dalam kalangan PAS pun ada timbul tadi. Maksud dia, biar kita kalau tak apa, mesti ulama merintah dalam hati. Dia ada kesakaran macam tadi. Sebab apa? Sebab inna Allah yaqtallah min ibadihil ulama. Orang yang takut dengan Allah ni adalah kalangan orang ulama. Jadi biar kalau parti mesti ulama yang akan merintah parti kan. Okay. Ini antara isu yang berlaku sebenarnya sebabkan oleh satu pemikiran untuk attitude sebenarnya. Okey. Benda ni saya pernah bawa debat sebenarnya. Saya pernah tanya dulu antara Muslim yang adil dengan Yahudi yang zalim paling mana? Saya tanya soalan macam tu. Lalu dia kata kena pilih Muslim. Sebab apa? Sebab Muslim okay, tak apa. Dan sebab kata sebab dia adil. Lepas tu tanya antara Muslim yang adil dengan apa ni antara Cina Muslim yang adil dengan Melayu Muslim yang zalim, pilih mana? Waktu tu dia kata kita kena pilih Cina Muslim yang adil. Pasal dia tu ada setengah kata Muslim, ada setengah kata sebab dia adil. Bila ditanya perbandingan tu, akhirnya mereka terima ni atas sebab sifat dia tu yang adil. Kena tolak tu atas sifat tu. Bila antara Melayu yang zalim dengan Yahudi yang adil, kita nak pilih waktu tu. Jadi dia kata dengan pilih yang adil antara Melayu UMNO yang zalim dengan DAP yang adil, pilih yang adil. Akhirnya mereka pilih atas sebab sifat tu. Kalau kita tengok dalam Quran kali dalam surah An-Nisa yang 58 kan, kita sebut inna Allah ya'murukum an tu'addul amanah wa ahliha wa idza hakamtum bainan nas. Ini cerita pasal ayat, cerita pasal Nabi di Fatul Mekah semayang 2 rakaat. Masa nak semayang 2 rakaat dalam Kaabah tu, dia suruh Sayyidina Ali dia ambil dengan kunci tu ialah kunci yang dipegang oleh satu orang yang amanah, yang dia bukan Islam. Dia pegang tu atas amanah dia tu, dia bukan Islam. Tapi dah selesai semayang, bila ambil kunci tu nak disepuhkan kepada Ibnu Abbas, turun ayat Quran kata apa ni, Allah suruh kita ni buat adil, melakukan keadilan dan menyerahkan amanah tu ahliha. Ahliha tu ialah merujuk kepada orang yang kafir ini, yang dia ni diminta dibagi kunci dia ni atas sebab keadilan dia, bukan atas sebab kekafiran atau keagamaan dia tu. Jadi kalau kita pegang pada Dalalatun Nas ini, kita dapati bahawa Islam ini pun secara praktikal pada zaman Nabi pun sebenarnya memilih orang ini berdasarkan sifat keadilan ni. Dia bukan pilih sebab dia tu apa ni Melayu ke, sebab dia tu bukan Melayu ke, sebab dia tu Islam ke, Islam ke. Dia pilih atas sebab keadilan dia.
dalam konteks PAS tu patutnya pemilihan patutnya ada dasar keadilan dia, dinamik dia dan sebagainya. Baru dia akan jadi macam mana yang kita ikut dalam Al-Quran. Sebab tu kita boleh pegang lah, zalim sikit lah yang penting boleh pegang. Jadi kita pegang itu berbeza dengan pendapat yang datang dari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bila kita bangkit mengenai isu amal Islami ni layak di atas mana kan. Kalau kita pegang pada sifat keadilan ni, semua yang hadir ni kita kena iktiraf dia. Kurang-kurangnya mendekati amal Islami. Yang kita tak boleh perang dia. Dah bukan betul, takkan kita kena perang dia. Jadi dia akan menepati dengan dalam latuan kita bincang tadi, iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita bincang tadi ni. Saling tolong-menolonglah kamu atas satu kebaikan, iaitu wujud kepada kebaikan dalam Islam, dan ketakwaan, wujud kepada kebaikan dalam kalangan kita yang Islam. Dan wala ta'awanu, dan yang sama sekali janganlah kita ni saling tolong-menolong atas dasar keji, benda yang keji, dan juga benda yang fasad. Jadi itu saya nak terbuka. Boleh saya tanya soalan? Boleh saya tanya soalan? Kita kalau kita bicara dalam konteks amal Islami ni, keanjalan pemikiran, wawasan dia, attitude dia ni mesti kena di luar kerangka tabiat negosiasi yang biasa. Boleh kita tumbuh tak satu pertumbuhan dakwah yang alternatif untuk menggerakkan pemikiran, matlamat, wawasan dan budaya kerja yang berbeza dengan yang sudah ada dalam kampus. Sepertinya kita wujudkan sebuah jemaah dakwah yang lain untuk kita menggerakkan amal Islami yang seluas yang kita bincang tadi ni. Kebolehan untuk menumbuhkan jemaah tu lah. Tak boleh buat. Yang tapi dalam konteks dinamik tu lah. Maksud dia kalau yang kita rasa benda tu yang belum ada orang lain yang dia buat, dan kita buat satu alternatif baru lah. Saya itu sebenarnya yang terbaik untuk yang daripada sekarang. Kalau dah ada sepatutnya Dia ada tapi skill sikit. ada, kalau nak kata kalau yang ada ni buat kerja yang sama. Kalau nak kata kalau ada pun ada buat benda yang sama. Buat kerja yang sama, dimensi yang sama, dalam doktrin yang sama, tabiat yang sama, yang sebenarnya dia tak ada perbezaan. Kita anggap sebagai istilah tanawu'i, sebenarnya dekat istilah tanawu'i pun dia tak istilah pun. Dia buat benda yang sama. Pejam mata. Pasal tak PAS ni kalau pejam mata, usaha utama PAS dua, negara Islam dengan dulu. Cukup pejam mata, boleh jadi kesihatan. Boleh jadi tak sampai kesihatan Islam. Urusan dia bila cerita kesihatan, yang orang takkan berperang. Orang yang berperang dengan da'i yang ajak kepada orang hidup sihat ni, orang tu memang kufur tak orang. Dan benda tu tak nak kaitan dengan UCA pun. Tak boleh bergaduh pun dengan siapa boleh kawan. Kita bincang pasal sebuah pertumbuhan yang cerita pasal pemikiran. Bergaduh pun segi pemikiran. Bergaduh dengan guru Atisha TV segi fiqh yang benda tu sebenarnya dia tidak akan sampai berlaku pertemuan dalam skala yang biasa. Demonstrasi pun dah jadi demo. Jadi kadang-kadang ada guru pantai pergi demo, ada guru pantai tak pergi demo. Ada demo pergi demo kat atas TV ya, demo tu atas pribadi dia. Kata amal Islami yang paling tinggi itu jihad tu lah. Tapi atas TV dia tak pergi demo. Saya nak cerita kepada saya, kita kena buat satu jemaah, satu pertubuhan dakwah, gerakan dakwah yang dalam dimensi yang real dalam masyarakat. Bukan stereotip sebab orang buat untuk buat. Contoh benda mudah ni ialah usrah kita ni mesti usrah yang mesti kena boleh membawa kepada manfaat orang. Saya buat contoh. Kalau di Batu Kawan tu, kampung Tok Panjang ni, kampung tu banjir. Saya buat pada tindak cerita saya buat banjir. Cerita pasal setiap usrah saya cerita pasal benda tu. Kepentingan untuk kita ni sosial salah orang.
sebaik-baik manusia ni adalah orang boleh menafak orang lain. Lepas kan dia duduk dengan saya untuk usrah tu, saya bincang sentimen siapa dia. Di kubur sini saya buat pada tidak untuk buat ni. Jadi cawangan di kubur sini, itu cawangan tu dalam bentuk nak tubuh dewan. Badan tidak nak tubuh dewan ramai. Pematang untuk subuh saya buat pas cawangan benda tersebut dalam dimensi mempertahankan poni-poni daripada kemajuan. Seperti dia ialah kita buat satu benda ni dalam dimensi yang ada, bukan dalam dimensi yang kita syok ni. Jadi balik pada sini, boleh tak kita bincang amal Islami ni dalam dimensi yang real masyarakat amal, yang paling makin tebal. Macam mana Nabi buat semua benda makin tebal. Kita bila buat satu benda ni pasal orang makin jauh daripada kita. Kita jihad tu bukan apa paling mulia, tapi orang makin jauh dari kita. Boleh tak? Lepas tu baca yang hadis Nabi, saya tiada nasi zaman ni arajulun ala dinihi kalqa bil Nabi. Kita buat benda ni pasal dua, sebab Nabi kata arajulun ala dinihi, pemuda dalam agama dia ni seperti mana memegang bara api. Kita buat kerja ni sampai orang tak memegang bara api, bukan macam tu. Kita buat kerja ni, Nabi buat kerja sampai orang halang Nabi tu buat kerja. Kita orang tak halang pun, kita yang ada syok ni kata orang halang ni. Nabi ni buat kerja sampai pengaruh dia tu kita halang pengaruh dia tu. Kita buat kerja tak apa pun ikut pengaruh kita pun. Duduk terperuk dengan kita saja. Jadi dia di segi orientasi penyembah ni pasal kita ni nampak macam seakan apa kita panggil, kita ni seakan macam apa, tak tahu contoh ni Nabi ni dihalang untuk buat kerja gemuk. Pasal dia buat kerja gemuk jadi makin tebal. Kita ni tak dihalang apa, duduk bergaduh sampai kalah, pekah sampai kalah, berunding sampai kalah. Jadi cuba berbincang, kalau tak boleh buat sebuah pertubuhan dakwah yang baru, cuba kita bincang tabiat organisasi yang patut ada yang baru, yang mesti kena makin tebal, yang tak payah perang orang ramai. Jangan boleh. Kalau konteks handphone ni apa benda dia? Kalau dia ada lagi yang dah berada pada jihad atas ni, saya tidak dia ada satu grup ada Ramadan tengah daripada keputusan yang dahulu gerakan-gerakan lain yang bersifat pendidikan. Apa kok nikah ni tak boleh kena lawan pendidikan. Ini macam mana? Ini masalah dia. Ini yang dipanggil sebagai masalah attitude. Attitude ni mungkin sebagai pemikiran kita memahami skop agama Islam itu kena berjihad semua macam kita. Sedangkan kalau tengok dalam Quran tu kewajipan berjihad ada wajah hadu fillah wa jihadi wa tawakkul wa ja'ala laka fi dinin min haraj. Jihadlah kamu dengan Allah sebenar-benar jihad. Wa ma ja'ala 'alaikum fi dinin min haraj. Dan sama sekali Allah tidak akan telah memilih kamu, sama sekali tidak akan memberi kesepitan agama kata kamu. Memang paling tinggi dia jihad. Tapi ada ayat lain cerita kata, jangan semua ikut jihad. Kalau nak para mikul yang tak fokus sini, kena ada satu golongan pula tapi dalam minum agama. Saya nak sebut amal Islam ini kewajipan dia tu mempunyai tahapan-tahapan yang berbeza. Satu. Yang kedua, perbezaan Islam ini kita mesti kena toleransi. Sebab orang itu boleh keluar. Orang ikut di kuis tak sama dengan orang ikut di Muslim Melayu. Kalau pakai bahan Muslim Melayu pun tak sesuai. Betul tak? Sebab orang ikut tu tak sama. Jadi bila kita memahami benda tu, barulah kita akan boleh berkira semua orang. Sebab saya selalu bawa manhaj yang sederhana, manhaj yang lebih sederhana, yang kita boleh berkira kebaikan orang, semua orang akan berkira. Mendekati husnuzon, benda yang lemah tak apa lah, manhaj itu tak kita nak berkira. Betul tak? Jadi saya ingat orang yang sederhana mana-mana yang sederhana. Ada Qadhabi selalu bawa manhaj yang sederhana sebenarnya. Boleh buat sampai jadi benda yang saya tu dalam konteks di Queen. Pasal tak kita berjuang ke depan tembungan yang tajam sampai kita bawa apa yang kita faham sebagai perjuangan Islam yang sebenar. Pasal ada orang beza. Dia betul kalau kita berjuang pun rakyat kan. Ini salah rakyat salah kita. Dari segi dakwah ini kita bincang konteks Islam yang lebih dinamik ni. Macam mana?
Dia ada satu kalam wajah ni dan sebuah harakah jadi kita akan berperang dengan rakyat sekiranya rakyat tolak dulu. Kita akan berperang dengan rakyat sekiranya rakyat tolak dulu. Apakah tindakan berperang dengan rakyat tindakan yang tepat? Tindakan berperang dengan rakyat tindakan amat Islami. Sekiranya rakyat sudah benar tolak dulu. Adakah itu amat Islami? Kan? Perang dengan rakyat sebab rakyat tolak Quran. Betul lah, rakyat tolak Islam, rakyat tolak Quran. Anak bukan anak dari Islam. Kita berisytihad bahawa kena perang dengan dan dalam golongan majoriti. Dan soalan so apakah tindakan berperang itu dinamakan sebagai amat Islami? Atau bagaimana? Saya ingat kalau kita ambil pada zaman Nabi punya amal Islami, Nabi boleh berkawan dengan orang yang berperang dengan Nabi. Kalau tengok contoh mudah ni ialah perjanjian Hudaybiyah, berkawan berunding sampai menang, sampai gencatan senjata, sampai boleh tanggung umratul qada yang wajib, pi pula umrah, semayang terbuka, nak berkawan menang, semayang terbuka, bebas hamba-hamba miskin dalam muka. Kemudian bebas orang yang berhutang dalam muka. Doktor dalam masa doktor tu, orang kata kalau macam ni baik kita panggil Muhammad. Kita berkawan dengan dia lagi untuk semua benda dapat. Tekun dapat, ilmu dapat, ini dapat. PTPM free model kalau zaman dia ada PTPM. Mesti dia ialah amal Islami kalau kita ambil dalam konteks zaman Nabi ni, dia kena pergi berkawan dengan orang. Nampak macam Islam sampai boleh berkawan dengan semua orang. Dan Nabi ni pun tengok berkawan dengan orang ni, Nabi tak bunuh kereta orang. Nabi kawan dengan Sayyidina Hamzah masuk Islam. Cerita Sayyidina Hamzah sebagai orang yang kepala pengat ni hilang setelah masa. Tak hilang. Nabi kawan Khalid Al-Walid sama. Khalid Al-Walid tu mak repit bank sudah. Tak hilang karakter Khalid Al-Walid tu. Berkawan Abu Dzar Al-Ghifari. Duk curi kereta sudah. Tu yang sampai bila masa dia minta himayah, lepas tu Nabi kata kita ada perjanjian. Semoga Allah selamatkan hang ni. Kemudian mereka tengah rombok kat jalan lah. Sampai orang United Muta'assib National Organization ni, dia temu dengan Nabi ni kata, ambil balik dah punya AJK ni, kami tak mahu ada rombok kami datangan kami ni. Berarti dia adalah Nabi tak pernah bunuh karakter dia tu. Kita lagi pasal kita bunuh karakter orang. Kita mahu semua diustak. Kita mahu semua diustak. Kita upah pakaian dia, sedangkan pakaian dia tu tak berjalan syarak. Kita upah dengan satu pemikiran, dan sedangkan pemikiran dia tu ialah pemikiran yang jadi itu juga ketika pakaian. Kita sekalang, sekat semua benda, dia tak upah untuk orang tak sekat dia. Tapi amal Islami yang kita pegang yang dalam bentuk yang rigid ni, kita sekat semua benda. Jadi saya tanya lagi, dalam dimensi Queen ni, amal Islami yang macam mana yang patut orang buat? Hampa berjuang panjang dan jauh, tapi orang tak berkawan dengan hampa. Zainal Pakar yang sekat dia masuk dalam taman ni, unit aman kawasan solid Zainal Pakar. Di Perda, geng-geng peniaga, gangster-gangster Perda ni semua ambil duduk satuan. Zainal Pakar dengan sekat satuan. Uptown Perda untuk orang kedua. Baru ni bawa pergi Tamberi tu semua grup-grup tu semua. Mereka semayang muda. Tepuk, boleh tepuk-tepuk, ni saja boleh tepuk. Semayang selok takkan tutup boleh semayang. Sebab kewajipan semayang tu, kalau tak pakaian tu jangan sampai tak buat kewajipan yang kedua. Bom mereka muda-muda. Saya nak cerita kata kita kena pergi berkawan. Apa pasal? Hampa boleh bawa gerakan Islam kau ni